Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Jadi hari ini kita akan bincangkan satu isu penting dan juga hangat dalam perkembangan rangkaian 5G di negara kita, iaitu pemilihan U-Mobile sebagai penyedia rangkaian 5G kedua negara kita. Jadi kita ni sebenarnya dah lama dah tertunggu-tunggu apakah yang akan membangunkan rangkaian 5G kedua negara kita ni. Maka sekarang ni dah terjawablah sudah persoalan tersebut. Jadi dalam episod kali ini kita akan bincangkan beberapa soalan, antaranya kenapa U-Mobile dipilih, apa pula yang akan jadi kepada pengguna, apa yang akan jadi kepada telco-telco lain, dan pendek katanya macam-macam lagi lah. Jadi jom kita sama-sama bincangkan. Alright. Jadi untuk nak memahami apa yang berlaku sekarang ni, kita fahami dulu keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan kita. Dan untuk nak fahami keputusan tersebut, kita kena faham proses penilaian yang dijalankan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM lah. Okey, jadi proses pemilihan ni dia bermula dengan pihak SKMM mengeluarkan satu benda yang dipanggil sebagai Package Maklumat Permohonan ataupun Application Information Package AIP ni. Kalau tak salah saya dalam bulan Julai 2024 macam itulah. Jadi apa yang pihak SKMM buat adalah mereka mengundang operator rangkaian mudah alih ataupun Mobile Network Operator MNO ni kan, untuk nak mengemukakan cadangan bagi membangunkan rangkaian 5G kedua dekat negara kita ni. Jadi yang respon tu adalah 4 pemain industri yang besar negara kita lah, 4 syarikat besar. Siapa dia? Yang bersaing tu adalah, yang pertama sekali adalah Celcom Digi, yang kedua adalah Maxis, yang ketiga adalah Telekom Malaysia, dan yang terakhir sekali keempat ni adalah U-Mobile. Tapi sana Telekom Malaysia ataupun TM ni dia tidak dipertimbangkan dalam pemilihan akhir tu sebab TM ni dia gagal untuk nak memenuhi syarat dalam perjanjian langganan saham ataupun Share Subscription Agreement SSA tu dengan pihak Digital Nasional Berhad DNB ni. Di mana kan perjanjian tu dia tamat kalau tak salah saya dalam bulan Ogos 2024 macam tu, dan TM dia tidak dapatlah nak memenuhi syarat-syarat penting dalam tempoh yang dah ditetapkan. Jadi apa yang berlakunya adalah TM dia tak dapat nak mengambil bahagian sepenuhnya dalam DNB tu. Di mana untuk nak ambil bahagian dalam DNB tu, itu adalah syarat yang penting untuk nak terlibat dalam pembangunan rangkaian 5G yang kedua. Kena fulfill syarat tu dulu, baru boleh nak minta nak buat rangkaian 5G kedua. Itu maksudnya lah. Maka sebab itulah kalau anda tengok TM dia tidak pertimbangkan dalam pemilihan yang terakhir. Jadi yang tinggalnya hanya 3 lah yang dipilih untuk nak buat rangkaian 5G yang kedua. Okey, selesai itu cerita dia. Alright. Jadi lepas pihak SKMM ni dia dah dapat maklum balas daripada semua syarikat tersebut, maka apa yang pihak SKMM akan buat adalah mereka akan buatlah penilaian yang terperinci terhadap setiap cadangan yang diberikan. Yang apa yang ditilai itu macam-macam. Antaranya faktor teknikal, faktor komersial, rancangan perniagaan, lepas tu macam-macam lah itulah yang anda tengok yang dalam social media. Rekod kepuasan pelanggan, prestasi syarikat, prestasi rangkaian, prestasi dalam projek yang terdahulu, contohnya macam jendela. Pendek katanya, macam-macam. Jadi dia bukan sahaja hanya melihat kemampuan teknikal, tapi dia juga tengok kemampuan telco tu untuk nak berkhidmat kepada rakyat lah secara amnya kan. Sebab apa saya kata macam tu? Kita kena faham satu benda tau. Membangunkan rangkaian 5G kedua untuk Malaysia ni adalah perkara yang sangat besar tau. Jadi siapa yang menang dalam pemilihan tersebut, dia kena bangunkan rangkaian 5G untuk negara ni. Bukan untuk syarikat dia tau, untuk negara ini. Jadi ramai yang salah faham tu Jadi apa yang mereka kena buat adalah sama sebiji seperti apa yang dibuat oleh pihak Digital Nasional Berhad selama beberapa tahun ni. Jadi sebab itulah pemilihan tu perlu dibuat sebaik mungkin. Persoalan terbesar di negara kita pada sekarang ni, kenapa U-Mobile tu yang dipilih? Pada awal November 2024 kita nampak pihak MCMC dia mengumumkan bahawa U-Mobile akan melaksanakan rangkaian 5G kedua dekat negara kita. Selang beberapa hari lepas tu, anda boleh tengok dekat berita TV dan sebagainya, kita punya Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, YB Fahmi Fadzil ni, dia turut menegaskan bahawa
Proses pemilihan ni dijalankan secara bebas oleh pihak MCMC tanpa penlibatan mana-mana menteri ataupun timbalan menteri dan sesiapa sahaja, dan ini dibuat bagi nak memastikan pemilihan ni dibuat berdasarkan takbir urus yang telus dan tak berat sebelah, dan pendek katanya dibuat sebaik mungkin lah kan. Jadi kenapa yang kita punya YB menteri ni nak kena cakap sampai tahap macam tu? Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya anda tidak tahu, pemilihan U-Mobile ni menimbulkan beberapa persoalan. Jadi saya akan ceritakan kepada anda 3 persoalan yang terbesar. Okey, yang pertama sekali nah. Okey, dia macam ni. Kita semua tahu Celcom-Digi dan juga Maxis, mereka ni ada lebih banyak site ataupun kita panggil tapak rangkaian ni lah, site kan. Dan dalam masa yang sama, mereka ni juga ada lebih ramai pelanggan. Dan mereka ni juga mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Ini kalau saya nak cakap dengan bahasa yang lagi mudah, ada duit lagi banyak lah. Senang cakap macam tu kan. Jadi kalau saya nak beritahu ke anda secara terus, ini anda boleh cari maklumat di internet. Celcom-Digi saja, dia punya site dekat seluruh Malaysia ni ada lebih daripada 25,000 site dekat seluruh Malaysia. Anda pergi kat Ceruk Kampung pun insyaAllah ada lah line Celcom-Digi tu. Dia punya pelanggan, customer dia saja 20 juta lebih. Kalau anda nak tahu, rakyat Malaysia kita ni dalam 30 juta lebih macam tu lah. Jadi kalau berdasarkan nombor ni kita nampak 2/3 rakyat Malaysia ni adalah pelanggan Celcom-Digi. Itu kalau kita cakap pasal Celcom-Digi kan. Kalau nak cakap pasal Maxis, Maxis punya site di bawah lagi lah pada Celcom-Digi. Maxis ada berapa? Dia ada 11,000 site. Dia punya pelanggan dia adalah 12 juta orang. Lebih kurang macam tu lah. Itu pada maklumat pada tahun lepas lah kan. Jadi jumlah yang besar. Okay, kalau kita tengok U-Mobile lah. U-Mobile punya site untuk satu Malaysia ni baru 9,000 site sahaja. Dan dia punya pelanggan baru 9 juta. Okay, walaupun saya sebut baru, anda jangan salah faham lah. 9,000 site dan 9 juta pelanggan ini bukan adalah nilai yang kecil. Dia nilai yang besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan tiga syarikat ni, kalau kita tengok nombor lah, kita akan mesti ramai yang dah terfikir pada waktu dulu. Saya pernah tanya ni dekat social media, mereka kata ramai-ramai beranggapan bahawa Celcom-Digi yang akan bangunkan rangkaian 5G yang kedua. Kalau tak Celcom-Digi, kita ramai-ramai ingat Maxis yang akan buat. Walaupun nombor tu nampak macam berpihak kepada Celcom-Digi dan juga Maxis, pihak SKMM dia tetap memilih U-Mobile. Jadi inilah yang menimbulkan persoalan. Apa dia kriteria pemilihan yang sebenarnya? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya anda tidak mengikuti perkembangan isu terkini, saya cuba ceritakan kepada anda secara mudah isu-isu yang dibangkitkan oleh orang ramai berkaitan pemilihan U-Mobile ni. Jadi antara isu yang besar tu adalah daripada segi pemegang saham dalam syarikat U-Mobile. Jadi anda boleh cari juga maklumat ni sama macam tadi, memang ada dekat internet. Anda boleh Google search dan anda boleh jumpa. Jadi kalau anda tengok dalam tu, pemegang saham terbesar ataupun yang kita kata yang sebahagian besar dalam U-Mobile ni adalah 48% oleh Straits Mobile Investment Private Limited. Jadi Straits Mobile Investment ni dia ada kaitan dengan syarikat pelaburan negara Singapura, iaitu Temasek Holdings ni. Jadi ini merupakan salah satu isu lah yang dibangkitkan. Adakah kita nak memberikan keuntungan kepada Singapura dengan memberikan pihak U-Mobile ni tugas untuk nak membangunkan rangkaian 5G yang kedua? Itu adalah antara persoalan yang ditanya oleh orang ramai dekat negara kita ni kan. Tapi untuk nak menjawab persoalan tersebut, pihak U-Mobile dia akan mengurangkan pegangan saham asing kepada 20% sahaja. Jadi kalau tadi ada 48, sekarang akan turun kepada 20% sahaja. Saham asing ni maksudnya saham yang bukan dalam Malaysia lah. Itu maksudnya pemegang yang bukan duduk ada dalam Malaysia. Dan perkara ini dibuat untuk nak memastikan kawalan yang lebih besar duduk ada dalam tangan rakyat Malaysia tu sendiri. Yang benda tu dah confirm dah, tak apa kan. Okay, yang tu yang pertama tau. Itu yang pertama. Dia ada isu yang kedua. Isu yang seterusnya ni, dia adalah lebih sensitif sikit. Kalau anda tengok lagi sekali, dalam senarai pemegang saham yang U-Mobile tadi, dia punya pemegang saham yang kedua terbesar adalah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, di mana Baginda memegang lebih daripada 22% saham U-Mobile. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kalau anda baca kan komen-komen oleh rakyat Malaysia di social media dan sebagainya, anda akan nampaklah komen macam lebih kurang macam ni lah. Mereka kata kan, yang mana yang lagi penting? Kabel besar ke payung besar? Ini bukan saya yang cakap, ini adalah berdasarkan soalan-soalan yang orang tulis kat Facebook dan sebagainya kan. Jadi untuk pada saya lah tuan-tuan dan puan sekalian, untuk isu yang sensitif ni, dia lebih bersifat kepada spekulasi dan saya rasa tak perlulah kita untuk nak ulas dengan lebih lanjut lagi kan. Tapi secara ikhlas saya berpendapat tak salah untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk nak mempunyai persoalan-persoalan tersebut sebab kita nakkan yang terbaik untuk diri kita. Okay, seperti apa yang dicakapkan oleh Perdana Menteri kita, rangkaian 5G yang kedua ni diwujudkan untuk kebaikan rakyat Malaysia. Itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, jadi sekiranya anda tak tahu bercerita, itulah antara 3 persoalan utama yang melibatkan pemilihan U-Mobile tu sebagai penyedia rangkaian 5G kedua negara kita. Antara soalan yang ditanya kepada saya kan, apa akan jadi kepada pengguna 5G dekat negara kita ni apabila U-Mobile dah mula melaksanakan rangkaian 5G yang kedua nanti kan? Okey, kalau kita tengok sekarang ni kan, kita tahu bahawa macam contohnya Maxis, Celcom, Digi, Yes dan sebagainya, mereka ni masih lagi menggunakan infrastruktur DNB untuk nak berikan servis 5G kepada kita semua kan. Jadi saya berpendapat lah kan, apabila adanya nanti 2 infrastruktur 5G, tak mustahil kita boleh tengok harga plan 5G tu dia akan jadi lebih menarik. Okey, sebab apa saya kata macam tu Sebab apa yang mungkin akan jadi lepas ni adalah pihak telco ni dia akan berlawan habis-habisan di antara satu sama lain untuk nak memberikan servis yang paling menarik pada harga yang paling baik untuk nak tarik pelanggan dan dalam masa yang sama untuk nak mengekalkan pelanggan dia. Jadi secara langsungnya, insya-Allah lah kalau benda ni jadi macam ni kan, dia akan mendatangkan faedah kepada kita ni lah sebagai pelanggan. Lepas tu kalau satu lagi lah, kalau kita fikir secara asas kan, walaupun kita ni hanya duk fokus kepada 5G, sebab ada juga orang tanya dekat saya, semua duk cakap pasal 5G, ada kebaikan ke kepada 4G kan? Ini saya bagi pendapat saya kan. Kita jangan lupa bila berlakunya persaingan ni nanti, dia bukan hanya memberikan manfaat kepada orang yang menggunakan 5G. Dia juga mungkin akan memberikan manfaat kepada sesiapa yang masih lagi menggunakan 4G. Sebab macam saya kata tadi bila telco-telco ni duduk bersaing untuk nak menyediakan perkhidmatan yang lebih baik, untuk nak tarik pelanggan ataupun nak kekalkan pelanggan mereka ni, mereka bukan hanya akan meningkatkan servis ataupun menurunkan harga plan 5G dan semata-mata dia mungkin juga akan buat perkara yang sama untuk plan 4G tu. Sebab itu semua pelanggan kan. Jadi sebab itulah saya rasa walaupun anda belum lagi menggunakan 5G, tapi sebagai pengguna 4G sekalipun, insya-Allah kita mungkin akan dapat kebaikan daripada apa yang berlaku ni. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemilihan U-Mobile sebagai penyedia infrastruktur kedua rangkaian 5G dekat negara kita ni, dia membuka banyak peluang dan dalam masa yang sama juga banyak persoalan. Jadi sebenarnya kan, ini adalah satu keputusan yang memberikan kesan ataupun impak yang besar kepada pelbagai pihak, terutamanya kepada kita sebagai pengguna dan juga masa depan pelaksanaan teknologi 5G dekat negara kita ni. Jadi apa pun, sebagai pengguna, kita kena sentiasa ikuti perkembangan ni sebab penting untuk kita nak menuntut ketelusan daripada pihak yang bertanggungjawab. Kalau ada nampak benda yang pelik-pelik, kita kena tanya sebab ini adalah untuk kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah anda setuju dengan pemilihan U-Mobile sebagai penyedia rangkaian 5G kedua ataupun ada pilihan lain yang patut dipertimbangkan? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sampai sini dululah untuk video kali ini. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. Jadi kalau anda rasa video ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka saya harap anda sudilah untuk nak subscribe ke channel YouTube Pendakwah Teknologi kalau anda tak subscribe lagi, dan juga follow Facebook, Instagram, X, TikTok dan juga LinkedIn rasmi Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.